warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan dapat lagi meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan solat fardu maghrib dengan cara berjamaah, dan pada masa yang sama dapat lagi kita meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan rahmah serta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini saya nak sambung berkaitan dengan apa yang telah kita bincang sebelum ini, kaitan dengan ibadah korban yang saya telah sebut dalam kuliah subuh yang lalu, dan malam ini saya nak sambung balik apa yang saya sentuh sebelum ini berkaitan dengan ibadah korban. Moga-moga sebagai persiapan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah tersebut, sedikit masa lagi, dalam lebih kurang 2 minggu lagi kita akan sama-sama sambut hari raya korban ataupun hari raya haji. Dan pada masa yang sama, pada tempoh tersebut, iaitu pada 10, 11 dan 12 Zulhijjah itu, 11, 12 dan 13 Zulhijjah itu antara tempoh yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masa dan ketika untuk kita sembelih binatang korban kita, semata-mata untuk bertakarrub kepada Allah, semata-mata untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni memangnya sabit di dalam hadis Nabi, sabit di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita sudah cerita sebelum ini. Cuma malam ni saya ambil satu hadis sebagai tanda pensyariatan, yang mana hadis itu telah kita sebut sebelum ini. Cuma saya ulang kembali sebagai tanda menggambarkan kembali apa yang kita cerita sebelum ini, iaitu an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'a min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa. Rawahu Tirmizi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia ataupun dilakukan oleh anak Adam pada hari raya Korban ataupun pada masa yang sama hari-hari tasyrik, iaitu pada 10 tu hari raya Korban, 11, 12 dan 13 tu dipanggil hari tasyrik, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menyembelih haiwan korban. Hadis ni memberi satu gambaran dan tamparan kepada kita semua betapa amalan yang paling afdal, amalan yang paling disukai, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nisbah kepada 4 hari yang disebutkan tadi. Bukan sepanjang tahun ni. Dalam bulan Zulhijjah saja. Dalam bulan Zulhijjah bukan tiap-tiap hari. Ada berapa hari? Ada 4 hari. Tertentu pada 4 hari tersebut 10, 11, 12 dan 13 itu. Apa yang paling dicintai oleh Allah? Dilakukan oleh anak Adam, dilakukan oleh manusia, iaitu menyembelih binatang korban, mengalirkan darah binatang korban. Ni hak paling afdal ni. Walaupun yang lain afdal juga. Allah Ta'ala cinta juga pada kita. Solat teruskan, berjemaah teruskan, bersedekah teruskan. Tapi itu umum. Hari-hari lain pun memang afdal. Tapi nisbah pada hari itu yang paling dicintai mana dia? Korban. Ibadah korban. Sesungguhnya haiwan korban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dia datang esok, dia jadi saksi depan Allah Ta'ala besok. Binatang kurban kita datang dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dengan kukunya, dengan fizikal yang kita sembelih pada hari raya korban itu sebagai petanda dan saksi di hadapan Allah Ta'ala nanti betapa kita ni mengguna binatang kurban ini. Salah satu cara untuk kita bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah beramal dengan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan sunnah juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Datang pada hari kiamat. Sebab tu kita kena buat benda-benda macam ni. Lebih-lebih lagi sekali setahun, bukan tiap-tiap hari ni. Kalau tiap-tiap hari demam kita penat juga kita tuan-tuan. Kena 500 satu bahagian. Pening kita tuan-tuan. Tapi ni sekali setahun. Sekali setahun. Maka 500 tuan-tuan. Sini 500. 550. Lebih kurang dengan tempat saya kok. Lebih kurang lah tu. 5,5, 530. Itu lebih kurang lah tu. Turik dia zaman sekarang tuan-tuan. Tapi jangan kira walaupun nampak mahal sangat. Pasal apa ustaz? Pasal apa pula? Bukan kerja kita tuan-tuan. Kita ni bukan bela lembu. Lembu tu naik lori tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Semua naik lori. Makanan lembu naik lori. Lembu naik lori. Lori makan apa? Lori makan minyak. Lori makan minyak tu yang jadi semua makanan lembu pun naik. Dengan sebab dia naik lori. Sebab lori makan minyak, makanan lembu jadi naik. Dalam sekali lembu naik lori, seumur hidup tak pernah naik lori. Dalam sekali naik lori, dengan lembu-lembu naik. Harga lembu jadi naik. Nak kurangkan harga lembu, nak turunkan harga lembu, tak kena turunkan harga minyak. Semua barang-barang hari ni jadi naik. Punca paling besar apa tuan-tuan? Harga minyak tuan-tuan. Harga minyak. Kita nak marah pada peniaga tuan-tuan, tak boleh pasal dia peniaga tuan-tuan. Kos dia kena kira. Kita pembeli pun jangan marah, kena bertolak ansur dalam bab ni. Kalau kita nak ubah benda ni, jangan marah pada peniaga. Kena marah pada siapa? Kena marah orang kan naik harga minyak. Tukar di situ dan selesai masalah tuan-tuan. Paling-paling kurang turun sikit harga barangan tuan-tuan. Kalau tak turun 100% pun paling-paling kurang 80% daripada harga yang kita sedang hadapi ni. Okey dah. Tapi kalau dah naik nak turun balik susah dah tuan-tuan.
Sebab tu kita kena ikhtiar, jangan sampai naik. Kalau dah naik, susah. Nak turun balik tu susah. Nak naik senang, tapi nak turun susah. Kecuali tak senang turun benda, hujan. Hujan ni tuan-tuan, kalau kita tak minta pun dia turun. Kalau kita minta, kadang-kadang tak turun-turun. Ada masa kita minta, tapi dengan sebab apa? Dengan sebab, kadang-kadang dengan sebab jahat kita di atas dunia, lupa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab maksiat kita, Allah Taala kata tengok, hadapilah apa yang berlaku itu dengan keadaan Allah Taala galang ganti balik. Apa yang berlaku tu bukan sebab lain tu. Sebab siapa tu? Sebab kita. Berlaku panas, hujan, banjir besar, tanah runtuh, tsunami. Punca besar siapa punya angkara tu? Manusia. Angkara daripada manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah zahir kerosakan di darat dan di laut itu hasil daripada perbuatan siapa tu? Kerja-kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Rakusnya manusia lupa Allah Ta'ala. Lalas sekali dia langgar, membujur lalu melintang patah. Allah Ta'ala tuan-tuan respon perkara tersebut tuan-tuan, dengan apa yang berlaku dunia hari ini. Allah Ta'ala bagi tahu awal-awal pada kita. Berlaku panas, berlaku banjir besar, berlaku macam-macam bala bencana pada hari ini, ujian-ujian yang dihadapi tuan-tuan. Semua tu punca daripada manusia. Supaya apa? Liuziqahum ba'dalladzi amilu, supaya nak dirasakan kepada mereka itu setengah kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Supaya kita dapat sedar diri kita. Kemungkinan kita muhasabah diri kita, kenal pasti kemungkinan aku buat macam ni, Allah Ta'ala bagi macam ni. Kemungkinan aku lupa ni, Allah Ta'ala bagi macam ni. Semua orang kena muhasabah. Kita kena muhasabah, semua peringkat kena muhasabah. La'allahum yarji'un. Moga-moga dengan apa yang berlaku itu kita boleh balik kembali kepada Allah Ta'ala dengan cara taubatan nasuha. Maknanya kena muhasabah diri. Harga lembu naik ke, apa ke, muhasabah diri di semua peringkat. InsyaAllah tuan-tuan kita akan keluar natijah. Kalau kita main tu di jari semata-mata, tak selesai masalah. Okay, tengok. Sebelum darah korban itu menyentuh tanah, iaitu pahala korban telah diterima di sisi Allah Ta'ala. Sebelum darah tu jatuh ke bumi, darah tu nak jatuh ke bumi, laju tuan-tuan, potong je tuan-tuan. Lembu tu belum mati lagi, darah tu jatuh dah ke bumi tuan-tuan. Sekelip mata tuan-tuan. Sembelih ni bukan susah sangat tuan-tuan. 2 saat je. 2 saat. Tengok. Dah. Putus dah tu berhenti lah. Kalau dah putus buat juga tu tuan-tuan, nanti putus dengan kepala sekali. Jangan. Makruh putus dengan kepala sekali. Tapi lembu tak putus lah dengan kepala sekali, kemungkinan besar. Tapi kalau ayam putus tuan-tuan. Ayam kena pisau tajam, kita pun bagi betul-betul, lalas sekali putus kepala, makruh. Maknanya kena kaedah yang betul. Kalau kena dengan cara, insya-Allah sebelum darah tu jatuh ke bumi, kata Nabi, Allah Ta'ala dah terima pahala korban kita. Syarat ikhlas. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala korban itu. Kena rasa beruntung, kena rasa bertuah, kena rasa Allahu Akbar. Allah Ta'ala dah pilih kita untuk terlibat dengan ibadah korban, walaupun satu bahagian, walaupun seekor kambing. Bertuah, rasa beruntung sangat tuan-tuan. Kenapa? Kerana dapat nikmat tuan-tuan yang begitu luas. Tiba-tiba kita boleh guna nikmat tadi untuk berkongsi dengan masyarakat yang lain. Kita yang tak nampaknya dapat pahala sebelum darah tu mengalir, jatuh ke bumi. Titisan darah pertama jatuh ke bumi lagi, Allah Ta'ala dah terima pahala kita. Itu hebatnya tuan-tuan ibadah korban. Dalam riwayat lain Nabi bagi tahu macam mana? Nabi bagi tahu lebih kurang sama, cuma riwayat berbeza. Nabi kata tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari raya korban dan hari-hari tasyrik, melainkan dengan menumpahkan darah binatang korban, menyertai ibadah korban, walaupun satu bahagian, tak apa. Asal mampu tuan-tuan. Tapi kalau tak mampu, tak apalah, nak buat macam mana? Azamlah, usahalah supaya tahun depan kita salah seorang. Lalu Nabi sambung lagi dalam mafhum hadis,
Sebelum darah binatang kurban itu jatuh ke bumi, Allah Ta'ala telah ampunkan dosa-dosa kamu. Kalau tadi terima pahala, terima ada ganjaran kurban kita. Riwayat kedua ni, sebelum darah tu tertitis jatuh ke bumi, Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kita. Dosa apa tu? Dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu. Dosa kecil pun dosa, tuan-tuan. Jangan Allah, dosa kecil berkira lah. Jangan main-main, tuan-tuan. Dosa tu dosa, tuan-tuan. Kalau dosa besar, lagi kita kena ambil kira, tuan-tuan. Tak kira lah besar ke kecil ke dosa, tuan-tuan. Kita nak pastikan dia terhapus dengan ibadah kita. Yang tak terhapus dengan ibadah kita, iaitu dosa besar. Dengan cara kita taubatan nasuha. Hak tak apa-apa, taubat pun tak terhapus juga. Dosa apa tu? Dosa syirik. Itu satu tak ampun, tuan-tuan. Taubat tak ampun, kecuali kena mengucap dua kalimah syahadah balik, tuan-tuan. Dan taubat pada Allah Ta'ala. Baru taubat. Mengucap dulu, terima balik Islam, baru ampun dosa kita. Dosa apa tu? Dosa syirik. Kalau mati dengan sebab syirik, tuan-tuan, kekal dalam neraka, tuan-tuan. Kekal dalam neraka. Tapi kalau orang mati, tuan-tuan, dia mati dan ada dosa, tapi dia beriman, dia Islam, tapi mati dalam keadaan dosa, dia tak kekal dalam neraka. Walaupun, tuan-tuan, dia akan masuk neraka dengan sebab dosa-dosa tadi. Menghapuskan dosa tadi dengan cara direndam dalam neraka. Tetapi dengan sebab dia beriman, walaupun sebesar zarah keimanan, dia tetap akan dimasukkan dalam syurga, tuan-tuan, selepas dibakar di dalam neraka. Pasal apa? Pasal iman. Tapi orang syirik ni sekalipun sebelum ni hebat, tiba-tiba lah syirik pada Allah Ta'ala. Lepas syirik tadi, mati tak sempat nak balik pangkal jalan. Terima balik Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah balik. Mati dalam keadaan kufur, maka kekal dalam neraka, tuan-tuan. Sebab tu kena berhati-hati kita, tuan-tuan. Kita kadang-kadang hari ni, tuan-tuan, semua orang nak cakap hari ni. Semua orang nak cakap. Yang ni nak cakap, ni nak cakap, nak tunjukkan kehebatan masing-masing hari ni, tuan-tuan. Dalam sekali, tuan-tuan, ulama pun orang berani tibai hari ni, tuan-tuan. Kita pun tak tahu nak buat macam mana, tuan-tuan. Ulama pun orang berani petikai hari ni, tuan-tuan. Kita tahu ulama tu memang bukan Nabi, tuan-tuan. Dia tu bukan maksum. Tapi siapa kita nak petikai alim ulama, tuan-tuan? Kita baca Al-Fatihah boleh tak buka. Nak petikai alim ulama, tuan-tuan. Dia hafal Quran, hafal hadis, kaedah dalam kepala. Usul fiqh dalam kepala, mantik dalam kepala, balaghah dalam kepala, nahwu sarah dalam kepala. Tiba-tiba, tuan-tuan, orang-orang biasa, walaupun ada PhD, dia bukan alim ulama. Siapa kita nak petikai alim ulama? Tengok zaman kita hari ni, tuan-tuan. Bercelarunya kehidupan dunia hari ni, tuan-tuan. Sampai satu tahap ulama pewaris Nabi pun hari ni ramai orang nak petikai. Kerana apa? Kerana tak puas hati dengan keputusan yang dibuat oleh para alim ulama, tuan-tuan. Kalau orang dulu nak karang kitab, tuan-tuan, antara perilaku adab mereka, tuan-tuan, mereka solat hajat setiap ketika, tuan-tuan, untuk mohon pertolongan Allah. Supaya apa? Supaya manfaat daripada kitab itu, tuan-tuan, bukan saja manfaat untuk diri dia, bahkan manfaat pada seluruh orang yang membaca, tuan-tuan. Tu kerja alim ulama macam tu, tuan-tuan. Setiap urusan dia, tuan-tuan, bersandarkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mohon pertolongan Allah Ta'ala. Lalu kita hari ni, tuan-tuan, apa yang dibuat oleh para ulama yang diiktiraf oleh Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ramai hari ni golongan-golongan yang rasa tak puas hati dengan keputusan yang dibuat oleh para ulama, tuan-tuan. Sebab tu kita kena berhati-hati, tuan. Moga-moga kita ni, tuan-tuan, antara orang yang duduk di belakang ulama dulu, kini dan selamanya. Pasal Nabi kata ulama itu pewaris Nabi. Nabi dah tak ada. Yang ada siapa hari ni? Alim ulama. Kalau kita tak duduk di belakang ulama, nak duduk dalam siapa? Nak duduk di belakang siapa? Kalau tak duduk di belakang alim ulama, alamatnya kita duduk di belakang ular dalam semut. Dia jadi macam tu lah. Sebab tu kita hari ni, tuan-tuan, dalam bab solat kita duduk di belakang alim ulama. Hari Jumaat kita dengar khutbah alim ulama. Takkan dalam bab lain, tuan-tuan, kita tak nak ikut alim ulama. Tidak gitu ni. Memang kena macam tu, tuan-tuan.
kita kena ikut tuan-tuan. Dalam bab ibadah kita kena ikut. Dalam bab urusan dunia tuan-tuan, kita kena ikut juga alim ulama. Supaya apa? Supaya kita ni tuan-tuan tidak terkena fitnah dengan dunia tadi. Kalau kena fitnah dunia tuan-tuan, dunia penuh di lembaran hati kita tuan-tuan. Sebab tu kita hari ni beruntungnya ada alim ulama yang hebat-hebat hari ni tuan-tuan. Mereka ni tegur kita hari ni tuan-tuan. Silap sikit mereka tegur. Silap sikit mereka tegur tu. Ni hebatnya alim ulama. Kalau tak ada alim ulama, kita jadi sesat. Lalas sekali orang sesat. Orang jadi sesat dengan sebab kita tuan-tuan. Tu jadi macam tu tuan-tuan. Sebab tu kena rasa untungnya kita hari ni tuan-tuan. Ada lagi alim ulama tuan-tuan yang bertungkuh lumuh tuan-tuan. Buat kerja agama tuan-tuan demi agama Allah Subhanahu wa taala. Demi nak cari keuntungan di akhirat nanti tuan-tuan. Kalau nak untung dunia tuan-tuan, kita tengok setengah-setengah alim ulama tuan-tuan. Pergi kuliah tuan-tuan, orang bagi bayaran, tak nak dah. Pasal apa dia kata? Duit banyak dah dia kata. Duit banyak dah dia kata. Hak dia tak ada tuan-tuan. Mata wang di akhirat belum cukup lagi. Dia tak pernah rasa cukup mata wang akhirat. Dan kita pun pasti tak akan rasa cukup tuan-tuan mata wang akhirat tuan-tuan. Sepatutnya macam tu. Ada setengah-setengah hak hebat-hebat tuan-tuan. Alim ulama hebat-hebat tuan-tuan. Kita bagi sagu hati, dia kata tak ada. Buat urusan lain lah. Tak terima tuan-tuan. Bukan kata sombong, tidak tuan-tuan. Tapi dengan sebab banyak dah tuan-tuan. Dengan sebab banyak dah. Ada dah masuk kot lain tuan-tuan. Alah sekali kadang-kadang siapa tu kan ambil? Driver tuan-tuan. Lebih-lebih lah pula kawan dia tuan-tuan. Hak tukang bawa kereta tuan-tuan ambil tuan-tuan. Gaji bawa kereta satu bab. Pergi kuliah tuan-tuan, ulama bagi kuliah. Lalas sekali bagi hulu kat ulama ni, tak nak tuan-tuan, bagi pada driver. Ambil kawan tu tuan-tuan. Tupang tuah alim ulama tuan-tuan. Tuan-tuan cari sendiri. Ada di kalangan para alim ulama sekitar kita ni. Dalam kawasan, dalam di Selangor kita ni tuan-tuan. Tak jauh ni tuan-tuan. Ni kita gelarkan dengan tuan guru tuan-tuan. Tuan guru. Datuk lagi tuan-tuan. Tak ambil. Pasal apa? Pasal nilai dunia ni tuan-tuan tak ada apa bagi mereka tuan-tuan. Dan bagi kita juga sepatutnya tuan-tuan. Tapi dengan sebab kita ni tuan-tuan, kain pagi, makan pagi pun ada. Kira nak handle kehidupan kita hari ni pun cukup-cukup tu yang ambil lagi tu tuan-tuan. Tapi kalau sampai satu masa tuan-tuan, dah clear dalam bab ni tuan-tuan, tak payah dah. Pasal apa? Pasal kita cari bukan nilai dunia, kita cari nilai akhirat. Sebab tu tuan-tuan, kita kena tuan-tuan duduk di belakang alim ulama tuan-tuan, bagi sokongan yang tidak berbelah bagi tuan-tuan. Selagi mana keputusan itu tidak bercanggah dengan hukum syarak. Kalau bercanggah, hak tu bukan keputusan yang dibuat oleh alim ulama tu. Itulah dalam semak tuan-tuan. Tu keputusan tu bukan daripada alim ulama dah. Bila bercanggah dengan syariat, tu bukan dah. Bukan daripada alim ulama dia panggil. Terus lalu kata Nabi, sebelum daripada darah binatang kurban tu jatuh ke bumi, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Dosa kecil lah. Dosa besar, taubat kita dengan taubatan nasuha. Taubat ni jangan buat musim tuan-tuan. Setiap kali, tiap hari kena buat. Jangan Allah, tak ada dosa ni, tak payah taubat. Siapa kata tak ada dosa? Kita rasa tak ada dosa tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, hakikat sebenarnya, wallahu a'lam kedudukan sebenar. Yang Nabi bagi tahu, kita ni antara orang yang berdosa. Setiap daripada anak Adam, kata Nabi, khata'un, ada salah, ada silap. Dan sebaik-baik orang salah, sebaik-baik orang berdosa ialah orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kena macam tu tuan-tuan. Kena sentiasa taubat tuan-tuan. Kita kena ikut apa yang dibuat oleh Nabi tuan-tuan. Walaupun maksum, walaupun tak ada dosa, Nabi taubat tak? Taubat Nabi. Nabi tak ada dosa. Nabi maksum. Tapi tuan-tuan punya hebat Nabi nak jadikan contoh pada kita tuan-tuan. Suri tauladan terbaik pada kita semua tuan-tuan. Nabi tuan-tuan taubat tuan-tuan paling kurang 70 kali sehari. Dan ada riwayat lain bagi tahu 100 kali sehari Nabi taubat tuan-tuan. Taubat Nabi sampai tahap tu. Hebat kan? Nabi tak ada dosa. Bila ditanya pada Nabi pasal apa taubat sampai 100, pasal apa taubat sampai 70, sampai pasal apa
Berdiri malam sampai bengkok kaki-kaki. Nabi jawab macam mana? Nabi jawab, tak boleh aku ni jadi hamba yang syukur pada Allah. Nak jadi hamba yang syukur pada Allah. Berterima kasih dengan nikmat, bagi sihat, bagi kesenangan. Syukurlah pada Allah. Tanda syukur, kita buat tuan-tuan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu tanda menzahirkan tanda syukur pada Allah. Lebih-lebih lagi kita buat perilaku syukur tadi bukan di hadapan orang. Hak depan orang ni kita buatlah berjemaah ramai-ramai tuan-tuan. Imarahkan masjid surau kita, tak ada masalah. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, lebih aulah kita bangun 1/3 akhir malam. Masa sahabat-sahabat lain tengah tidur, anak isteri kita tengah tidur, kita memikirkan tuan-tuan, kalau tak minta pertolongan dengan Allah, agak-agak siapa kita? Nak urus kehidupan kita sendiri tanpa pertolongan Allah, agak-agak siapa kita? Tak ada apa-apa kita tuan-tuan. Kita mengharapkan pertolongan Allah. Kita mengharapkan keampunan Allah. Kita mengharapkan pertolongan Allah untuk nak membesarkan anak kita dalam keadaan anak tadi anak yang soleh, anak yang solehah. Isteri kita isteri yang solehah. Kena minta banyak-banyak dengan Allah Ta'ala. Bangun 1/3 akhir malam. Allah Ta'ala tengok masa tu, sungguh nampak tu. Pasal apa? Pasal benda tak wajib. Benda yang tak wajib tiba-tiba kita boleh buat dalam keadaan kita tengah-tengah tidur, boleh bangun. Ni yang susah tu. Hak boleh bangun bunyi azan subuh tu tak hebat tuan-tuan. Tu normal biasa tuan-tuan. Bunyi azan subuh bangun. Hak tu biasa standard tu. Kita nak tuan-tuan cari hak luar biasa tuan-tuan, amalan-amalan orang yang soleh tuan-tuan, adabus salihin, berqiyamul lail tuan-tuan 1/3 akhir malam, pukul 3:30, pukul 4 pagi bangun tuan-tuan. Bangun ketika tu, kalau tak boleh tiap-tiap malam, seminggu sekali ke? Tak boleh seminggu sekali, macam mana nak buat? Sebulan sekali? Sebulan sekali? Tak boleh sebulan sekali, macam mana? Setahun sekali? Allahu Akbar. Setahun sekali nak bangun qiyamul lail. Makan berapa kali sehari makan? Pagi nasi lemak, tengah hari nasi biryani, petang hamburger, malam nasi campur benda wallahu alam tuan-tuan. Luput salah satu cover balik tuan-tuan. Kadang-kadang tak sempat nak makan tengah hari. Pukul 3 makan tengah hari lagi tuan-tuan. Petang tu makan tengah hari lagi. Cover balik tengah hari tuan-tuan. Sepatut tuan-tuan, dalam bab urusan agama pun kita kena cover juga. Patut macam tu tuan-tuan. Ni hak dunia, hak nak jaga jasad kita ni cover balik tuan-tuan. Macam bulan Ramadan tuan-tuan. Makan sebelum subuh. Kenyang sebelum subuh. Lalas sekali pergi kerja pukul 10 pagi, break sekejap. Tak makan pasal puasa. Tengah hari pukul 1 tak makan pasal puasa. Petang tak ada makan petang pasal puasa. Lepas tu bila pula makan? Maghrib tu waktu berbuka puasa tuan-tuan, dia cover balik. Pukul 10, pukul 1, kalau lepas asar pukul 3 tadi, semua tu cover balik. Tu yang nak rokok pun Allah, imam ni tak faham lah. Rokok lama pun kita tak puas hati, sujud lama pun tak puas hati. Pasal apa? Ni nak keluar balik ni, tak keluar macam mana? Cover balik. Dalam bab dunia nak jaga jasmani kita cover balik. Dalam bab akhirat tak ramai nak cover balik tuan-tuan. Tak ramai nak cover balik tuan-tuan. Berkira saja tuan-tuan. Allah, malam tadi dengar kuliah dah. Malam ni satu stesen lah. Tukar. Ini tempat lepak mana sini? Kedai mamak mana sini? Ada juga sini. Ada juga. Ingatkan tempat saya je. Ada juga berbuahnya sini. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Kadang-kadang kita rasa cukup dah. Malam tadi dengar kuliah ada, berjemaah dah. Hari ni enjoy lah. Enjoy. Bawa anak sana sini makan-makan. Salah tak? Tak salah. Tak salah. Tapi nisbah kepada kita ni tuan-tuan, dikejar oleh kematian. Makin dekat dengan kita benda Mati ni makin dekat dengan kita tuan-tuan. Kalau kita fikir mati ni makin dekat dengan kita, agak-agak ada ruang dah nak pergi lepak sampai 3 jam di kedai mamak. Ada? Tak ada tuan-tuan. Lepas makan, nak balik. Buat apa? Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pasal apa ni? Takut-takut dia tengah buat benda sia-sia, Malikil Maut mari cabut nyawa masa tu tuan-tuan.
Tu kalau kita fikir akhirat mengatasi fikir dunia, ada jadi macam tu tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh kita cover balik tuan-tuan. Kalau kita tak boleh buat macam ni, tak boleh buat pagi, buat tengah hari. Tak boleh buat pagi, tak boleh buat tengah hari, buat petang tuan-tuan. Jangan pula terlepas. Besok masih ada. Tu hak tak sedap dengar. Hak besok masih ada tu. Besok masih ada tu kemungkinan milik kita, kemungkinan bukan milik kita. Belum tentu jadi milik kita besok tu. Kalau minggu depan lagi jauh, bulan depan lagi jauh, tahun depan jangan ceritalah tuan-tuan. Belum tentu lagi jadi milik kita tuan-tuan. Sebab tu jangan tangguh. Urusan ibadah kita jangan tangguh tuan-tuan. Lebih-lebih lagi hak setahun sekali. Seperti mana ibadah kurban, setahun sekali. Nak tunggu tahun depan. Tiap-tiap hari sahabat kita mati. Cuma belum tentu lagi tuan-tuan. Kita hari ni tuan-tuan, kadang-kadang keluar masuk hospital, tapi belum masa lagi. Keluar masuk tak mati lagi. Dalam keluar masuk tadi Allah Ta'ala uji kita. Kadang-kadang orang sebelah kita duduk sebelah katil kita, tengok-tengok, inna lillah tuan-tuan, mati. Sebelah sini pula, inna lillah. Kita, ni bahaya ni. Malikil maut duk main kiri kanan ni. Ni bahaya, nasib baik dia tak singgah tempat kita. Berhati-hati tuan-tuan. Maksud berhati-hati tuan-tuan, mati ni memang tak boleh lagi. Yang pasti pada kita kena buat persiapan untuk mati. Hantu kita sebenarnya. Nak lari daripada mati boleh? Tak boleh. Sembunyilah dalam gunung mana pun, pergilah naik tempat tinggi mana pun, sembunyilah di tempat yang kebal macam mana pun, tak boleh lagi. Masuk juga tuan-tuan, malikil maut, dia kejar juga. Dia kejar. Sebab tu tak boleh tangguh. Rebut peluang. Ada je rebut peluang. Kenapa? Takut-takut ni lah tahun terakhir kita tuan-tuan. Tahun terakhir kita sambut raya korban tahun ni. Maka kita nak buat ni lah korban yang terbaik. Tahun yang terbaik, ibadah yang terbaik. Pasal apa? Pasal kita anggap tuan-tuan, ni tahun terakhir kita. Tapi kalau kita anggap bulan depan tahun depan masih ada, tak apa tahun ni, tak apalah, tahun depan lah. Kita fikir tahun depan. Kita bagi laluan kepada lauman azan. Lepas ni sambung balik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya kita cerita berkaitan dengan hikmah di sebalik tuntutan ibadah korban. Hikmah di sebalik tuntutan ibadah korban. Bahkan pada setiap urusan ibadah kita, setiap yang berlaku atas muka bumi ni ada hikmah tak? Ada hikmah. Ibadah yang kita lakukan ada hikmah. Kadang-kadang kita tahu hikmah tu, dan kadang-kadang kita tidak tahu. Hikmah tu ada tapi kita tak tahu. Ada ulama bagi tahu memadai setiap urusan ibadah yang kita lakukan itu bersandarkan kepada perbuatan Nabi, sunnah Nabi, sekalipun kita tak tahu di sebalik itu ada hikmah. Kita tak tahu hikmah tu ada. Tapi kita tengok Nabi buat, tengok dalam hadis, baca hadis, Nabi buat macam tu, kita buat walaupun kita tak tahu hikmah. Dia kata memadai perbuatan tersebut kerana setiap urusan Nabi sememangnya membawa kejayaan pada kita semua. Jalan yang dah sememangnya terbukti lurus dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kita tidak tahu hikmahnya. Dalam bab ibadah korban ni ada hikmah. Yang pertama sekali hikmahnya, kita ni beramal dengan sunnah. Sunnah. Kita sembelih binatang korban tu sunnah. Kerana ia merupakan sunnah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kemudiannya disyariatkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sembelih anak kesayangannya Nabi Ismail. Kita hari ni bukan suruh sembelih anak. Kita sembelih lembu, sembelih kambing, biri-biri. Nabi Allah Ibrahim dulu Allah Ta'ala perintah suruh sembelih anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Dan sememangnya bila mana perintah ni datang daripada Allah, sekalipun sembelih anak, maka kena buat tak? Kena. Dan sememangnya dua orang Nabi ni memang yakin perintah ni perintah Allah, memang benar-benar beriman kepada Allah. Si ayah memang ni nak sembelih anak, si anak memang serah diri untuk disembelih. Tu. Lalu masa nak sembelih tu, siap dah baring dah, tunggu masa nak tarik pisau. Allah Ta'ala memang tengok dua orang Nabi ni memang betul-betul beriman, memang betul-betul takwa, memang betul-betul yakin ini perintah Allah dalam keadaan tidak berbelah bagi. Maka Allah Ta'ala gantikan ia dengan seekor kibas yang besar datang daripada syurga Allah Ta'ala. Maka ambil daripada sini, waktu bila mana kita sembelih korban, kita kena ingat peristiwa-peristiwa macam ni. Jangan teruja sangat tuan-tuan. Sampai satu tahap tuan-tuan, satu kampung turun tuan-tuan. Dah satu kampung turun ni tuan-tuan, lembu dah tumbang, lalang sekali 5 orang naik atas lembu. Semangat. Jangan sampai macam tu tuan-tuan. Sini berlaku kok. Duduk atas lembu ada. Tak payah duduklah tuan-tuan. Lembu ni lembu korban tuan-tuan, bukan lembu sembelihan biasa ni. Lembu yang kita sembelih kerana beribadah pada Allah, takarrub pada Allah. Maka kita buat cara elok. Jangan sampai satu tahap dah tombak dah, aku lembu tu bangkit balik 5 orang duduk. Tu dia. Lembu tu dah lah kena ikat kaki. Tuan-tuan. Duduk pula atas tu tuan-tuan. Masa sembelih tak nak meronta-ronta. Pasal apa? Pasal dah tuan-tuan. Kena teruk kan tuan-tuan. Apa dia panggil? Macam-macam buah kita bagi tuan-tuan. Nak lepaskan geram kita tuan-tuan. Tak boleh macam tu. Kita buat betul-betul. Jangan sampai kita agresif sangat, takut-takut lembu tu tuan-tuan terseliuh dalam keadaan kita sebelum sembelih dia. Masa nak tombang tu seliuh dah kaki lembu. Tak sah ibadah korban tersebut tuan-tuan. Jadi tempat masa kita ikat kaki tu. Masa tarik kaki tu terseliuh, bengkok kaki tu. Tak jadi tu. Tak memadai ibadah korban kita dengan lembu yang tempat kakinya, sekalipun tempat masa bila tu? Masa kita nak tombakkan dia.
Kalau tempah daripada awal lagi tak boleh. Kalau tempah masa turun lori, tukar balik lembu tadi tuan-tuan. Dengan tuan broker lembu ke, siapa-siapa yang menguruskan lembu, tukar balik. Pasal apa? Pasal kita ni tuan-tuan mengurus di pikat surah masjid ni tuan-tuan, kita ambil amanah dengan orang. Maka pastikan lembu yang turun di tempat kita, lembu yang selamat sejahtera tuan-tuan. Tak ada penyakit. Lembu yang tak ada penyakit. Tak ada tempah. Telinga tu tuan-tuan ada daging, ya. Tengok telinga dah tak ada dah tuan-tuan. Separuh telinga dah hilang. Kalau terbelah tak apa. Tengok ekor pun dah tinggal separuh. Tukar balik tuan-tuan. Tukar balik. Mata pun tak boleh buta tuan-tuan. Sekalipun sebelah mata je buta. Allah, bukan nak makan pun mata ustaz. Siapa kata? Ada orang jenis minat mata tuan-tuan. Kita jenis minat batang pinang. Ada orang dia tak nak semua batang pinang ke? Marilah daging mana dia nak benda. Nak biji mata. Sebab tu disebut dalam kitab tuan-tuan, tidak memadai lembu yang buta sebelah mata je. Tak memadai. Kalau dua-dua belah mata, lagilah tak memadai. Sebab tu lembu turun tu, tengok, cek balik. Clear dah? Okey, bayar ketika tu tuan-tuan. Jangan cepat sangat tuan-tuan. Takut-takut tuan-tuan kita beribadah dalam keadaan tak cukup syarat dan kriteria yang telah dikehendaki oleh syarak tuan-tuan. Okey, hikmah yang pertama iaitu kita ikut sunnah Nabi kita, dan pada asalnya sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hukum ibadah korban ini tuan-tuan, pada Nabi hukum wajib, pada kita hukum sunat muakkad. Pada Nabi kita hukum wajib tuan-tuan. Nabi bagi tahu, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan sembelih korban ni. Nabi diperintahkan supaya menyembelih korban. Wa huwa sunnatun lakum, dan ia sembelihan korban itu. Korban itu sunat bagi kamu. Kamu sini kita pada siapa? Kamu di sini kita kepada kita semua sebagai umat Nabi. Korban tu wajib pada Nabi dan sunat pada kita semua. Dalam hadis lain Nabi kata macam mana? Kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan, difardukan ke atasku ibadah korban. Wa laysa biwajibin alaikum, dan pada masa yang sama korban itu tidak wajib ke atas kamu. Dengan maksud sunat ke atas kita semua. Sunat apa? Sunat muakkad, sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut tuan-tuan, bukan sebarangan sunat ni. Sunat yang dituntut. Maknanya kalau kita mampu tiba-tiba tak buat, hukumnya jadi makruh. Mampu, tengok-tengok alah, kalau kita tak masuk penyertaan korban pun boleh makan daging juga. Kita fikir macam tu. Dia ingat korban ni nak makan daging. Korban ni tuan-tuan bukan tujuan nak makan daging. Kalau tujuan nak makan daging tuan-tuan, jangan tunggu raya korban. Nanti kempunan kita tuan-tuan. Lama sangat nak tunggu, setahun sekali. Sebab tu jangan tunggu. Kalau tujuan nak makan daging tuan-tuan, kita beli kat kedai, banyak daging kan. Rasa nak makan banyak, beli seekor lembu fresh, sembelih rumah kita. Jangan cerita kat siapa-siapa, banyak makan tu. Kalau tujuan nak makan daging. Tapi ibadah korban ini tuan-tuan, dengan tujuan ibadah pada Allah Ta'ala. Di samping makan daging tuan-tuan, sunat kita ambil barakah dengan daging tadi tuan-tuan. Ambil berkat, ambil sikit tuan-tuan. Kita sebagai peserta korban, sunat ambil sikit daging tu. Sekadar mana? Sekadar sekali makan beberapa suap untuk diri kita dan ahli keluarga kita, ambil sikit. Tu afdal. Jangan 3 bulan nak makan daging korban tu lagi. Kita peserta korban, kita bukan fakir miskin. Kalau fakir miskin tak apa. Fakir miskin dia tak apa sebab dia boleh milik. Kita bagi kat dia. Surah ni bagi sekilo, masjid bagi sekilo, surah lain bagi sekilo, lalas sekali banyak kilo. Kira-kira dekat dengan seekor lembu rumah dia. Banyak dekat rumah dia jadi. Boleh macam tu? Ya boleh. Fakir miskin dia boleh milik. Sekalipun banyak. Timbun. Banyaknya. Ada macam-macam kat rumah dia. Lalas sekali dia boleh. Dia boleh buat macam mana? Dia boleh milik daging ni. Kalau ianya fakir miskin,
Tapi kalau orang kaya tak boleh. Kan? Kalau kita peserta korban boleh buat macam tu? Tak boleh tuan-tuan. Kan? Kena sedekah walaupun sikit, tapi kurang afdal kalau sedekah sikit tuan-tuan. Paling kurang 1 kati sedekah. Lepas tu nak makan pada kita, makruh perbuatan macam tu tuan-tuan. Tak sampai seolah-olah korban tu nak makan daging tuan-tuan. Kalau fakir miskin dah banyak dah. Dia buat macam mana? Kalau dah banyak sangat. Dia buka peti, masuk dalam peti. Usul elok-elok. Lepas tu dah penuh peti air, sebab macam mana lagi? Tengok tempayan. Ada tak? Buat perkasam. Masuk dalam tu, letak garam. Jangan lupa letak garam, nanti busuk. Dalam sekali penuh dah. Peti penuh, tempayan penuh, semua penuh. Nak buat macam mana lagi? Tu, buka payung depan, jalan utama. Buka payung di jalan utama tu, dia boleh jual daging tu. Pakai miskin dia boleh jual daging tu, tuan-tuan. Tapi jangan jual mahal sangat, tuan-tuan. Biasa berapa ringgit? Kalau daging fresh biasa, hari biasa 20. 20 murah tu. 28. Saya beli balik kampung baru ni. Dia tulis situ harga biasa 26. Tu kalau dia potong sendiri. Kalau kita tunjuk nak daging ni 27 naik. Tu baru tunjuk je. Lembu sama, tapi tunjuk tuan-tuan. Tunjuk kita nak daging ni. Jadi 27. Kalau potong sendiri 28. Mangkuk betul niaga macam ni. Apa? Tunjuk dah lain dah tuan-tuan. Kalau kita ambil pisau potong sendiri. Harga lain pula naik daripada 26, 27 dan 28. Pasal apa? Istimewa. Kita boleh buat sendiri. Macam-macam niaga hari ni tuan-tuan. Pakai miskin dia boleh buka gerai depan tu. Dia boleh jual kepada siapa saja. Orang kaya boleh beli, orang miskin boleh beli, Cina boleh beli, India boleh beli, non-Muslim boleh beli. Kenapa? Kerana masa tu bukan lagi daging korban. Nampak ni? Kenapa hal elok ni? Takut silap faham. Kerana masa tu daging tersebut bukan lagi dipanggil daging korban. Tu daging milik siapa? Milik fakir miskin ketika itu. Daging korban ni milik kita tuan-tuan. Hak kita. Kita tak boleh milik banyak-banyak sangat. Kita makan ambil berkat sikit. Paling-paling aula, paling afdal bagi kita peserta korban macam mana? Kita ambil buat sekali makan untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Okey dah tu. Lepas tu kalau nak hak kurang afdal sikit, bagi 3. 1/3 untuk kita, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk orang kaya. Cuma beza pembahagian dia tadi untuk fakir miskin atas jalan sedekah. Orang kaya kita bagi sebagai hadiah. Kita bagi hadiah pada dia. Moga-moga kita dapat hubungan ukhuwah Islamiah tuan-tuan, rapat antara orang kaya dengan orang miskin, orang berada dengan orang biasa, rapat silaturahim. Hubungan tadi tuan-tuan jadi erat dengan ibadah korban itu. Pun begitu beza miskin dengan kaya ni. Orang miskin dia boleh milik, orang kaya tak boleh milik. Orang kaya tak boleh jual daging tadi tuan-tuan. Orang miskin dia boleh milik dan dia boleh jual, sekalipun ketika itu jual kepada bukan Islam. Tapi asal daging korban ni boleh bagi kepada bukan Islam? Tak boleh. Asal daging korban memang tak boleh bagi kepada bukan Islam dan tak boleh jual beli. Dengan maksud siapa tu? Kita yang menyertai ibadah korban tak boleh jual beli daging korban dan tak boleh kita bagi pada bukan Islam. Tak boleh. Pasal apa? Pasal kita peserta korban. Kita kena bagi kepada 2 golongan aja. Siapa dia? Fakir miskin dengan orang kaya. Tapi kalau ramai orang miskin, tak payah bagi pada orang kaya, tak apa. Kalau kita bagi orang kaya, orang miskin gigit jari, tak cukup lagi, anak dia menangis, maka bagi dia. Pasal apa? Pasal orang kaya kalau kita tak bagi pun dia boleh beli tak? Dia boleh beli. Tiap-tiap hari dah dia makan daging. Kadang-kadang dia pun tak nak dah daging. Asal apa? Daging ni jadi penyakit dah bagi dia. Macam-macam ada penyakit. Kecil manis, darah tinggi, gaut, jantung, semua ada tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tiap-tiap hari makan daging. Alah sekali orang kaya pun dia kata tak apalah, saya ambil sikit-sikit lah.
Dia masuk penyertaan korban. Kita nak bagi 3 kilo, dia ambil sikit lah. Dia ambil setengah kilo. Pasal dia tahu dia ni bukan boleh makan daging banyak pun. Bagi pada siapa? No, bagi pada fakir miskin yang betul-betul tunggu-tunggu. Lambat lagi ke nak raya korban. Lambat lagi ke nak raya korban. Pasal apa tu? Nak rasa kambing, nak rasa lembu, nak rasa unta, nak rasa kerbau. Kalau tak raya korban, pendek kata tak merasalah dia, tuan-tuan. Duk tunggu-tunggu. Tu fakir miskin. Disebut dalam kitab orang yang berminta-minta. Siapa orang berminta-minta? Fakir miskin lah. Orang kaya dia tak minta, tuan-tuan. Pasal dia boleh beli sendiri. Boleh, tu kaedah dia. Okey. Hikmah yang kedua, iaitu mendidik jiwa supaya bertakwa dan ikhlas dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita menyertai ibadah korban ni dengan tujuan dia. Hikmahnya kita nak didik jiwa kita supaya bertakwa pada Allah, supaya kita betul-betul ikhlas dalam urusan ibadah kita. Nak bagi macam tu. Pasal apa nak kena macam tu? Kerana hanya orang yang benar-benar ikhlas yang akan dapat melakukan ibadah ini dengan sebenarnya. Orang hak ikhlas je boleh, tuan-tuan. Kalau orang hak tak ikhlas, dia sayang, tuan-tuan. 500 ni, 550. Banyak ni ustaz. Jadi nak kira pasal apa? Pasal tidak ikhlas. Pasal apa jadi tidak ikhlas? Kerana nilai dunia sudah masuk dalam jiwa. Dunia telah masuk dalam jiwa, menjadikan RM550 tadi besar, tuan-tuan, pada kita, tuan-tuan. Kerana kita lupa, tuan-tuan, nilai RM550 tadi, nilai dunia, kita nak tukar kepada nilai akhirat, tuan-tuan. Nilai akhirat sebagai tunggangan kita menuju syurga, sebagai nilai keampunan Allah. Kita nak nilai akhirat tu. Setahun sekali diberi tawaran pada kita. Sebab tu bagi orang betul-betul ikhlas, dia nampak nilai ni, tuan-tuan. Ada orang, tuan-tuan, seko dia seorang. Seko dia seorang, tuan-tuan. Tanya, nak siapa lagi ni? Dia kata saya seorang je. Saya seorang. Ada orang, tuan-tuan, 5 ekor dia seorang. Ada, tuan-tuan. Tapi nama tak boleh bagi tahu, tuan-tuan. Nanti tuan-tuan pergi minta seekor. Jangan minta seekor, tuan-tuan. Tapi dia tak korban tempat kita, tuan-tuan. Saya dapat kenal pasti seorang hamba Allah di Bukit Indah. Bukan tempat saya Kosas. Dia ni, tuan-tuan, antara seorang datuk yang hebat, tuan-tuan. Dia buat masjid, dia buat surah, sponsor sahabat-sahabat pergi haji, pergi umrah. Walaupun dia kaya, tapi dia tak lupa diri dia. Orang miskin, tuan-tuan, dia selalu bela, tuan-tuan. Walaupun dia ni kaya, seorang datuk. Tetapi, tuan-tuan, setiap tahun ni, tuan-tuan, punya hebat korban dia, tuan-tuan. Dia bukan bagi tahu kat kita pun, saya dapat tahu daripada orang yang menguruskan korban dia. Sini seko dia bagi, tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah, dia bagi tahu, datuk ni dia kata tiap-tiap tahun paling-paling kurang 3 ekor, dia kata. Paling-paling kurang 3 ekor. Di samping hak di masjid, satu cerita lain. Hak ni hak luar kawasan, tuan-tuan. Biasa di Pasir Mas, Kelantan dia bagi. Bila mana kita duduk menetap sini nak balik kampung, dia kata sambil-sambil balik ni, buat balik duit ni, sembelih korban atas nama saya. Tu. Dia bagi seorang-seorang berapa tu? 3,500. Kadang-kadang atas ekor lembu, dia bukan bagi harga lembu, tuan-tuan. Dia bagi harga pengurusan lembu sekali. Harga masak sekali, tuan-tuan. Kita buat majlis tu dia bagi juga. Hebat tu, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok orang macam ni, tuan-tuan, dia buat macam tu, miskin tak dia ni. Makin hari makin tengok makin hebat. Makin hari makin hebat. Rupa-rupanya ingat-ingat kerana makin miskin dengan sebab tiap-tiap tahun, tuan-tuan, 2-3 orang hantar pergi haji, pergi umrah. Ingatkan bertambah miskin. Rupa-rupanya rezeki dia bertambah, melimpah ruah, tuan-tuan. Bila mana kita cerita, tuan-tuan, ada sahabat-sahabat nak pergi belajar. Tahu je kat dia, tuan-tuan, dia kata, jom pergi pejabat saya. Dia sign cek, tuan-tuan. Dia tak bagi 500. Dia bagi berapa? Dia bagi paling kurang 5,000. Wah, ni dia, tuan-tuan. Saya ingat orang macam ni tambah miskin, tuan-tuan. Rupa-rupanya, tuan-tuan, Allah Ta'ala suburkan rezeki dia, tuan-tuan, bertambah melimpah ruah. Betul lah hak Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran, tuan-tuan. Betul hak Nabi bagi tahu dalam hadis, tuan-tuan. Rupa-rupanya nilai hak kita bagi tadi, tuan-tuan.
Tu nilai kita di akhirat. Satu bab nilai kita dunia Allah Ta'ala suburkan dalam keadaan kita pun tak sedar. Min haitsu la yahtasib. Ada saja. Allah Ta'ala bagi sihat tu badan, berjaya anak isteri kita, rakan taulan kita, senang hati dengan penampilan kita. Ni hebat kan. Sebab tu di sebalik ibadah korban ni tuan-tuan, kita kena buat dalam keadaan penuh keikhlasan. Jangan nak tunjuk pada siapa-siapa. Jangan pula 5 ekor saya bagi kat surah ni hari ni. Kalau saya tak bagi, alamak tak merasa Korea ni. Kita bercerita macam tu tuan-tuan, hancurlah jawab dia tuan-tuan. Jangan kita cerita kalau kita tak bagi 5 ekor, pendek kata tuan-tuan, gigit jarilah orang dalam Korea ni, dia kata macam tu. Lebih baik tak payah lebih baik tak payah bagi kalau kita bercakap macam tu. Pasal apa? Pasal kita ibadah ketika tu dalam keadaan riak. Riak ni batal amal ibadah kita, batal. Lebih baik tak payah bagi masa tu tuan-tuan. Kita kena betul-betul ikhlas. Dalam bab ibadah korban, Allah Ta'ala bagi tahu, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Daging, darah tak sampai pada Allah. Hak sampai benda, tetapi yang sampai kepadanya kepada Allah ialah amal yang ikhlas berdasarkan takwa dari kamu. Allah Ta'ala nak tengok keikhlasan kita, nak tengok ketakwaan daripada kita yang mengerjakan ibadah tadi. Ikhlas kita tu sejauh mana, ketakwaan kita sejauh mana. Tu Allah Ta'ala nak tengok yang tu tuan-tuan. Moga-moga ada pada kita semua tuan-tuan sebagai peserta-peserta korban pada tahun ini, insya-Allah. Dan begitu juga pada amal ibadah yang lain. Jangan tumpu hak tu saja, hak lain kita tercicir pula. Sama juga tuan-tuan, ibadah lain pun kena ikhlas. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuk Allah. Allah Ta'ala bagi nikmat panjang lebar tuan-tuan, umur kita sampai tahap ni tuan-tuan, dengan penuh sihat, dengan penuh kesenangan tuan-tuan. Kena syukur dah tu. Patutnya kita kena syukur. Antara jalan syukurnya, kita kena dekatkan diri kita pada Allah. Antara jalan mendekatkan diri pada Allah iaitu terlibat dengan sembelihan korban tadi. Walaupun satu bahagian. Pak, kita mampu setakat tu je. Kalau kita sembelih lebih, ambil 2 bahagian, kita terpaksa tinggal bawah jambatan. Tu tak mampu dia panggil. Tak mampu. Kalau kita sembelih 2 bahagian, kita terpaksa ikat perut tuan-tuan pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Tu tak mampu. Maknanya kita buat yang termampu. Yang termampu kita buat. Seterusnya yang ketiga daripada hikmah ibadah korban, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati. Nak buang sifat tamak halabuk dan pada masa yang sama nak wujudkan sifat murah hati. Buang sifat tamak. Kalau kita sifat tamak tak terlibat dengan ibadah korban. Pasal apa? Pasal kita bagi duit orang lain, dia beratur pegang kopong ambil lagi tadi tuan-tuan. Orang tamak memang dia tak akan terlibat. Semua dia nak periuk nasi dia je masuk tuan-tuan. Periuk nasi orang dia tak kira tuan-tuan. Lantak dia nak lapar ke, nak dahaga ke lantak dia lah. Pasal apa? Pasal tamak. Sebab tu ibadah korban ini nak latih kita supaya kita boleh buang sifat tamak halabuk dan wujudkan sifat murah hati. Nak jadi orang yang pemurah tuan-tuan dengan ibadah korban. Seterusnya belah kasihan terhadap fakir miskin. Mari perasaan belah kasihan tuan-tuan. Kita tengok kasihan. Sebuah kekurangan tuan-tuan. Moga-moga dengan kita bagi daging korban pada mereka, pada fakir miskin ni, dia boleh makan sedap sikit tuan-tuan. 2-3 hari tuan-tuan, seminggu 2 minggu tuan-tuan, seronok dia boleh rasa daging korban. Masak pun berbagai-bagai lah. Kita bau. Kalau duduk sebelah rumah dia tuan-tuan, bau sup, kari, macam-macam bau sebelah tuan-tuan. Kalau sebelum ni asyik bau ikan masin je tuan-tuan. Kita tukar selera dia tuan-tuan, daripada selera ikan masin kita tukar kepada sup giabok pula. Kita tukar kepada kari. Kita tukar kepada masakan-masakan lain. Tuan-tuan, kita tuan-tuan
besar nilai tadi tuan. Kita menyukarkan anak-anak fakir miskin. Kita menyukarkan fakir miskin tadi dengan limpah kurnia Allah Ta'ala pada kita. Kita ambil duit kita tuan-tuan, kita menyertai ibadah korban. Kita sukakan orang lain tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala nak berlaku pada kita. Serta mahu belanja dan berkongsi nikmat hidup dengan orang lain kerana Allah. Kita nak kongsi tuan-tuan. Sepatutnya kita berkongsi. Allah Ta'ala jadikan kita hari ni tapak tuan-tuan. Kekayaan. Ada orang tuan-tuan hebat dari segi kelulusan dia hebat. Kebolehan dia hebat, menjadikan pendapatan bulanan dia melimpah ruah. Ada orang pengajian dia pun tak hebat mana, pendapatan bulanan pun kaya pagi makan pagi. Kurang tuan-tuan. Tak dapat macam kita. Maka tuan-tuan, kita kena ingat dan kita kena sedar. Allah Ta'ala jadikan kita tuan-tuan dengan kehebatan melimpah ruah macam tu, rezeki melimpah ruah macam tu bukan untuk kita saja tu. Tujuannya nak kongsi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam dia ada zakat. Zakat tuan-tuan, orang kaya kepada fakir miskin ataupun asnah-asnah yang lain. Supaya apa? Supaya tak kena fitnah harta tadi. Sama dalam bab ibadah korban ni tuan-tuan, kita nak kongsi hidup kita yang penuh kemewahan ini dengan fakir miskin tuan-tuan yang sekali-sekala boleh rasa kenikmatan. Moga-moga mereka pun rasa seronok. Terima kasih pada kita banyak-banyak tuan-tuan. Dengan sebab itulah kita jadi murah rezeki tuan-tuan. Dengan sebab apa? Kerana kita menyukarkan fakir miskin tuan-tuan. Murah rezeki, panjang umur tuan-tuan. Berjaya dalam kehidupan tuan-tuan. Terusnya yang keempat, korban juga merupakan suatu amalan yang boleh menghapuskan dosa dan mencapai keredaan Allah Ta'ala. Boleh hapus dosa tuan-tuan. Dalam hadis yang saya baca mula-mula tadi, korban ini tuan-tuan, titisan darah pertama mengalir ke bumi. Sebelum darah tu jatuh ke bumi, Allah Ta'ala ampun dosa kita dah. Selesai dah dosa kita. Dosa apa tadi? Dosa-dosa kecil. Dosa besar kita taubatlah dengan taubatan nasuhan setiap masa, setiap ketika tuan-tuan. Istighfarlah sebanyak-banyak tuan-tuan. Berazam tidak akan balik pada dosa-dosa yang telah lalu. Menyesallah dengan dosa-dosa yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Kita menyesal kerana Allah, bukan kerana musibah. Jangan, pasal apa ni? Tukar corak lah ni. Pasal sakit tuan-tuan. Bukan kerana sakit tuan-tuan kita berubah. Kerana Allah tuan-tuan. Biar kita berubah tadi dalam keadaan hati kita ikhlas. Pasal apa tak sambut tahun ni? Sambutan 31 Ogos. Lebih-lebih macam tahun-tahun lepas. Kerana hormat. Hormat apa tu? MS370, MS17. Tu tak betul cara tuan-tuan. Kalau kita buat kerana orang tertentu, kerana batang tubuh tertentu, tak betul. Kita buatlah tuan-tuan. Kita tinggal maksiat, kita tinggal benda yang melarakan, biarlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kan elok macam tu tuan-tuan. Kita latih diri kita. Latih diri kita supaya setiap urusan kita biarlah lillahi ta'ala. Kita beribadah kerana Allah, kita tinggal maksiat kerana Allah. Elok macam tu tuan-tuan. Jangan tinggal pasal apa tak ada joget tahun ni. Pasal tu MS370, pasal MS17 tuan-tuan. Hormat ahli keluarga mereka tuan-tuan. Tak betul cara macam tu tuan-tuan. Kita buatlah lillahi ta'ala tuan-tuan. Di samping hormat ahli keluarga tuan-tuan, nak jaga sensitiviti tuan-tuan mereka ni dalam keadaan duka tuan-tuan. Paling besar tuan-tuan, target sebenar kita tuan-tuan, kita tak nak terlibat dengan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu Islam ajar kita. Seterusnya, yang kelima, dapat merapatkan hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik. Rapat tuan-tuan. Jangan ejek pula, sebelum ni tak pernah nampak pun kat surau. Masa bagi kupon, adalah pula. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Takut-takut dia baru nak kenal berapa tiang surau. Baru nak kira tiang surau berapa, siapa imam, siapa bila, siapa siap. Kita dah ejek dia tuan-tuan. Lalas sekali dah patah hati tuan-tuan. Tak datang teguh tuan-tuan. Moga-moga dengan ibadah
ibadah korban ini tuan-tuan, kita boleh tarik sahabat-sahabat kita di luar sana, walaupun sebelum ini dia tak datang surau, jadikan ibadah korban ini satu medan untuk bersatu hati atas dasar memartabatkan agama Allah, memartabatkan kalimah Allah. Sebab tu kita sembelih kat mana? Kita sembelih berdekatan dengan surau, dengan masjid. Nabi ajar kita macam tu tuan-tuan. Kita sembelih kat mana sini? Tak ada kawasan dah kita ni. Belakang ada. Okey, bagus. Kena buat macam tu. Biasanya selesai sembelih tu pukul apa? Selesai urus. Awal lagi. Bagi awal tuan-tuan. Kalau tempat saya sebelum pagi tu tazkirah dulu. 15 minit. Pasal apa? Pasal tunggu tazkirah maghrib dia tak datang. Tunggu tazkirah subuh dia lagi tak datang. Kita tunggu tazkirah sebelum Jumaat dia tak datang. Kita naik khutbah Jumaat tuan-tuan, habis khutbah pertama, isinya dalam khutbah pertama tu. Masuk khutbah kedua, doa bagi sultan baru sampai dia. Tu pun duk hujung tuan-tuan, sambil-sambil tunggu selipar. Tu dia tuan-tuan. Dalam sekali kita kena buat macam mana? Kena buat perubahan. Masa bila nak cari peluang ni? Fikir-fikir balik, ni masa ni. Masa dipegang kupung tuan-tuan sebagai penerima daging korban. Sebelum habis tu bagi 15 minit ke setengah jam, baru dia tunduk. Ustaz ni pandai sungguh, dia kata. Dia cari jalan. Tak apalah. Dalam sekali dia senyum tuan-tuan, tak apa. Jumpa lain kali dia pun nak angkat tangan kat kita tuan-tuan. Jumpa lain kali dia kenal siapa kita, ustaz rupanya. Ustaz ni belasah aku dulu masa terima daging korban. Kita bukan sindir tuan-tuan, kita bagi kesedaran tuan-tuan. Kita kata bukan kata sebelum ni tak nampak pun. Kat masjid, kat surah, hari ni ada korban, bagi daging korban baru nampak. Kita tak sindir macam tu tuan-tuan. Kita bagi kesedaran, kita cerita kelebihan berjemaah, kelebihan kita berjalan ke masjid, kelebihan kita cerita nak bakar semangat dia supaya dia lebih rapat dengan rumah Allah. Bukan nak tibai dia, tidak tuan-tuan. Dalam sekali dia jadi mari rasa malu tuan-tuan. Jumpa kita sekali-sekala pun dia rasa nak tegur. Dan dia kenal dah siapa kita, imam masjid, kita ni ustaz. Dia dah kenal dah. Kalau tak sebelum ni belaga bahu, siapa orang? Dia macam tu tuan-tuan. Dia nak tunjuk something tuan-tuan. Lepas pada program tu, jauh-jauh lagi dia tengok, ni kereta ustaz ni. Dia boleh tuan-tuan. Dia dah kenal dah tuan-tuan. Hak mana ustaz, hak mana hak baru nak start. Dia baru tahu tuan-tuan. Kena buat macam tu. Sini ada ustaz ramai sini tuan-tuan. Buat macam tu. Ataupun buat masa lepas zuhur. Bagi tu selepas solat zuhur. Syarat nak terima daging korban, berjemaah dulu kat surau. Habis nak. Kita buat macam tu tuan-tuan. Baru dia kata baru dia tengok macam burung dalam sangkar. Lambat lagi kau. Kena imam baca doa panjang tuan-tuan. Biar kita jadikan medan melaksanakan ibadah korban ini tuan-tuan. Di samping kita dapat daging korban, di samping tu tuan-tuan kita dapat bersatu hati untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tu target kita tuan-tuan. Ni hikmah saya cerita ni tuan-tuan, supaya kita boleh terapkan dalam kehidupan kita hari ini. Di samping kita seronok dengan daging korban sebagai pesta tahunan semata-mata, tidak tuan-tuan. Ni ibadah kepada Allah Ta'ala. Banyak lagi nak cerita ni tuan-tuan. Saya buka soalan pula. Ada soalan silakan. Sekitar ibadah korban ataupun akikah, silakan. Dalam macam orang buat korban ni, yang bagi macam lembu semua tu, yang kecil-kecil dah. Ibarat macam tak cukup umur tu, macam mana lah? Okey. Lembu tak cukup umur tuan-tuan. Binatang korban ni tuan-tuan, syarat binatang korban tadi tuan-tuan, nak jadikan binatang korban ni binatang yang diistilahkan dengan nama Al-An'am. Dalam satu surah dalam Quran dia panggil ada surah Al-An'am. Al-An'am ni tuan-tuan, binatang ternakan yang berkaki empat. Binatang ternakan yang berkaki empat, dan dibelur semata-mata untuk nak makan daging. Apa benda dia? Unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, kibas, khoruf. Tu dia. Hal lain pada tu tak ada tuan-tuan. Rusa, kijang, pelanduk, arnab, apa lagi?
Kuda padu kaki 2 pula. Ayam, itik, burung, angsa, itu tak masuk tuan-tuan. Hak masuknya hak saya sebut mula-mula tadi tuan-tuan. Kijang, rusuk tu bukan binatang ternakan, tu binatang liar asal daripada hutan. Walaupun dimakan daging, walaupun dia kaki 4, tapi dia bukan asal binatang ternakan. Nak dapatkan dia bawa senapang, pergi tembak dulu baru dapat tuan-tuan. Tu binatang liar yang dimakan daging tuan-tuan. Sama juga dengan kuda. Kuda ni tuan-tuan, dia bukan binatang liar asalnya tuan-tuan. Tapi kita bela dia. Boleh makan daging dia, tapi bela dia tadi, pelihara dia bukan untuk makan daging. Untuk buat apa tu? Untuk tunggangan. Walaupun kalau disembelih boleh makan daging tak? Boleh makan, tapi bukan tujuan asal dia. Maka dia tak masuk dalam an'am. Ayam, itik, apa lagi? Burung, angsa. Tu dia diternak, tapi dia berkaki 2. Dia binatang ternakan juga, tapi berkaki 2. Tak cukup syarat. Kecuali satu mazhab yang kata boleh sembelih yang berkaki 2. Mazhab Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bagi tahu, dia kata dengan sebab pegangan dalam mazhab Ibnu Abbas, dia kata korban ni semata-mata menumpahkan darah. Sekalipun darah tadi ditumpahkan melalui binatang yang berkaki 2. Cukup dah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i boleh. Bila mana kita tak mampu, pada hemah kita tak mampu, kecuali tertaklid mazhab Ibnu Abbas. Tertaklid mazhab Ibnu Abbas. Sembelih apa? Sembelih ayam ke? Sembelih itik ke? Sembelih burung ke? Sembelih angsa ke? Tapi jangan cerita kat siapa-siapa lah tuan-tuan. Buat malu company je. Orang korban sembelih lembu, sembelih kerbau. Kita sembelih apa? Sembelih ayam. Modal apa? RM20. Tapi tak apalah, dengan sebab tak mampu tuan-tuan, sekadar ambil menumpahkan darah. Beli ayam, sembelih tuan-tuan, raya kurban tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita tak mampu. Kita nak ibadah juga, tapi itulah yang mampu kita. Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala tahu tuan-tuan kedudukan kita. Kita taklid mazhab Ibnu Abbas, tapi mazhab tersebut antara mazhab yang tak kuat tuan-tuan, bukan mazhab muktabar. Bukan mazhab yang 4 sebagai mazhab muktabar. Maka kalau nak buat juga, kita boleh taklid mazhab tuan-tuan. Boleh? Maknanya lembu tadi tuan-tuan, nisbah pada lembu elok tak buat? Elok tak buat? Betul juga tuan-tuan. Takut timbul fitnah. Timbul fitnah dalam masyarakat tuan-tuan. Sembelih ayam pula. Siapa ajar ni? Ustaz Nazri ajar. Lagi pening saya nak jawab tuan-tuan. Ya orang ni tak tahu mazhab Ibnu Abbas ke benda, dia tak datang mengaji tuan-tuan. Kalau mengaji berlaku tak apa tuan-tuan. Hak mengaji 2-3 orang ni tuan-tuan. Eloknya tak payahlah tuan-tuan, kita ikut mazhab kita. Kalau tak mampu tahun ni, kita azam, kita usaha seraya upaya, moga-moga tuan-tuan tahun depan kita paling-paling kurang satu bahagian. Buat tabungan RM1 sehari. RM1 sehari keluar natijah apa? 300 lebih kan? Tak dapat satu bahagian lagi tu. RM2 lah. RM2 sehari, dapat satu bahagian tu. Tanam modal RM2 sehari, insya-Allah dapatlah satu bahagian tuan-tuan. Okey, dalam bab lembu kecil, tengok-tengok tak cukup umur ni. Dia tuan-tuan, binatang kurban ni mesti cukup umur. Tak boleh tak cukup. Bagi unta 5 tahun masuk tahun ke-6, maknanya 5 tahun lebih baru cukup umur. Sebab tu unta mahal, pasal nak cukup umur dia 5 tahun lebih baru cukup umur. Lepas tu lembu ataupun kerbau 2 tahun lebih. 2 tahun masuk tahun ke-3 baru cukup umur. Kambing biasa 2 tahun lebih juga. Biri-biri setahun lebih. Biri-biri setahun lebih ataupun bersalin gigi hadapannya. Syarat bersalin gigi berlalu masa dulu 6 bulan baru tengok gigi. Umur dia masa tu dah 7 bulan. Tengok-tengok salin gigi, walaupun tak cukup setahun lebih lagi, maka kira cukup umur ketika tu. Maknanya kalau orang yang hantar lembu yang kita beli tadi tuan-tuan, dia hantar lembu tak cukup umur. Tengok kecil je, kaki kecil je. Rupa tuan-tuan, tanda-tanda tak cukup umur tuan-tuan.
maka tidak memadai ibadah korban tersebut kalau tak cukup umur. Sebab tu kalau kita nak sembelih dan cari hak besar. Cari hak besar tuan-tuan. Cari hak besar. Hak nampak gah. Kalau boleh bertanduk, kalau boleh lagi warnanya warna putih tuan-tuan. Kalau boleh. Tak ada warna putih, warna kekuning-kuningan. Tak ada warna kuning, warna kelabu. Tak ada warna kelabu, warna kemerah-merahan. Tak ada warna merah, tapi merah bukan merah. Ni tuan-tuan, merah lembu lah tuan-tuan. Kemerah-merahan, warna kulit lembu tu lah. Kalau tak ada juga, cari hak jenis putih hitam. Ada tak? Ada. Kalau tak ada juga, baru hitam tuan-tuan lah. Warna hitam. Akhir sekali baru warna hitam. Jangan pula dalam kuru, kecil pula tuan-tuan. Jangan tuan-tuan lah. Carilah hak besar. Kalau bertembung tuan-tuan, yang ni bulu hitam tapi gemuk. Ni tanduk pun tak ada, bulu hitam, tanduk tak ada tapi gemuk. Yang seekor ni warna putih, bulu warna putih, tanduk ada tapi kuru. Hak mana afdal ni? Yang hitam lebih afdal dengan sebab manfaat daging tadi tuan-tuan. Hak ni nak buat apa? Sugi apa? Ni nak bagi tulang tuan-tuan. Tak payah tuan-tuan lah. Kita bagi yang ni tuan-tuan. Sekalipun dia ni bulu warna hitam, tak ada tanduk, lebih afdal kita ambil yang ni. Dengan sebab dia gemuk, lebih aula. Kerana manfaat daging tadi tuan-tuan. Boleh? Maknanya cukup umur tu paling utama. Dan pastikan dia ni tuan-tuan yang gemuk lah, yang hebat, yang koh tuan-tuan. Okey, seterusnya ada lagi? Sila. Tanduk tak sempurna boleh tak? Macam mana? Tanduk tak sempurna. Takut tak sempurna. Tanduk. Tanduk. Binatang yang tanduk tak sempurna, tanduk dia pecah. Makan dah tanduk? Tak kan? Ada orang buat sup tanduk. Sup tulang ada lah. Tapi dalam kitab tuan-tuan, makruh yang tanduk pecah. Makruh tanduk pecah. Sekalipun memadai. Boleh buat kurban tak? Boleh. Tapi makruh yang bertanduknya pecah. Baru lepas belaga. Tengok-tengok pecah tanduk, kita pun sembelih korban. Makruh tuan-tuan. Lembu sembelihan kita, kambing sembelihan kita yang bertanduk tapi tanduknya sudah pecah dengan sebab belaga dan seumpamanya. Makruh. Tapi kalau ada lain, tukar ambil hak lain tuan-tuan. Okey, seterusnya. Ada lagi? Korban dan akikah. Tak ada nak tutup. Okey. Dan satu lagi nak sentuh di sini tuan-tuan. Daging binatang korban tak boleh dijadikan upah. Tak boleh jadi upah tuan-tuan. Upah pada tukang sembelih, upah pada tukang lapah, upah pada tukang apa lagi? Tukang potong. Apa kaitan saja dengan ibadah korban tu, tak boleh jadikan upah menggunakan daging ibadah korban. Tak boleh kita jadikan upah menggunakan kulit. Tak boleh. Bagi sama macam biasa. Sama macam biasa. Jangan nampak lebih. Bagi orang yang sembelih, dengan sebab dia sembelih, kita bagi 3 kilo kat dia. Pasal apa? Pasal dia tukar sembelih. Tak boleh. Maknanya bagi sama je. Tukar sembelih pun sama, tukar lapah pun sama. Hak lebih tadi macam mana? Cari sponsor lain. Hak tak ada kaitan dengan daging kurban. Bayar sikit tuan-tuan. Tak apa, bayar sikit. Pasal penat juga tuan-tuan nak main tu. Sakit juga ni. Bagi sikit tuan-tuan, sagu hati lah. Sagu hati cari sponsor. Duit. Kita putuskan di peringkat seorang masjid, bagi sponsor. Kain pelekat ke supaya tukang sembelih pun senang hati tuan-tuan. Buat kerja juga tapi hati senang. Seronok tak? Seronok. Nak macam tu, letih sama-sama letih. Tiba-tiba tuan-tuan, letih kita dan tak ada orang hargai. Tak seronok ah. Tapi kalau kita letih ada orang yang menghargai, seronok tak kita buat kerja macam tu? Seronok kita kena buat macam tu. Cuma jangan ambil daging korban tu bagi sebagai upah. Jangan sebagai upah tuan-tuan. Tu bercanggah dengan kedudukan adab sebenarnya dalam menguruskan ibadah korban. Jangan kita buat macam tu. Kalau nak cari yang lain untuk sebagai upah. Jangan ada kaitan dengan daging ataupun tulang ataupun kulit ataupun kepala sebagai upah. Kita jangan campur aduk tuan-tuan. Jadi habislah. Sekadar itulah untuk malam ini. Moga-moga kita dapat sedikit pencerahan untuk kita
melaksanakan ibadah kurban dalam sedikit masa lagi, dalam lebih kurang 2 minggu lagi, insya-Allah panjang umur kita akan melaksanakan ibadah kurban sekali lagi pada tahun ini. Moga-moga ibadah kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita tuan-tuan dengan hikmah-hikmah yang kita bincang tadi tuan-tuan, supaya hikmah itu dapat pada kita semua tuan-tuan dalam ibadah kurban kita yang akan kita laksanakan pada tahun ini insya-Allah. Jadi sekadar itu sajalah untuk malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri, mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan keterlanjuran. Dan sebelum saya tutup,